Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farhati Najib binti Ismail dan juga rakan saya Nurfazil Izzati Ahmad ini telah ditugaskan untuk membentangkan poster hasil kajian kami di bawah subjek Sejarah Pemikiran Politik Islam dengan tajuk Sejarah Pemikiran Politik dan Ketenteraan Uthmaniyah Era Bayezid I 1389 hingga 1402 Masihi. Pernyataan masalah Kilis 2013 menghujahkan bahawa era pemerintahan Bayezid I berada di puncak pemerintahan Kerajaan Uthmaniyah pada akhir abad ke-14 Masihi sehingga berjaya mengganggu gugat kekuasaan Bayezidin ketika itu. Objektif kajian kami adalah untuk meneliti biografi Sultan Bayezid I dan menganalisis sejarah pemikiran politik beliau dalam Kerajaan Uthmaniyah pada akhir abad ke-14 Masihi. Metod kajian yang kami gunakan ialah melalui metod kajian sejarah dan juga analisis kandungan. Seterusnya kita pergi kepada hasil kajian. Melalui hasil kajian, saya dapat memfokuskan kepada dua objektif iaitu biografi Sultan Bayezid I dan juga dasar pemerintahan yang dilaksanakan oleh Sultan Bayezid I. Kita pergi kepada objektif yang pertama iaitu biografi Sultan Bayezid I. Nama sebenar beliau adalah Bayezid Khan bin Murad bin Orhan. Beliau dilahirkan pada tahun 1360 Masihi bersamaan 761 Hijrah. Beliau menaiki tahta pemerintahan pada usia 29 tahun dan memegang tampuk pemerintahan Kerajaan Uthmaniyah selama lebih 13 tahun. Beliau digelar sebagai Yildirim atau Tan Dibuat oleh kerana ketangkasan beliau dalam menakluki wilayah-wilayah di sekitar Uthmaniyah. Beliau berusaha menakluk kota Konstantinopel sebanyak 3 kali namun gagal dan namun tidak berjaya. Namun pada cubaan yang ketiga, cubaan tersebut juga tidak berjaya oleh kerana beliau terpaksa mengundurkan tenteranya akibat daripada serangan Mongol yang dipimpin oleh Timulan yang menyerang Uthmaniyah. Sultan Bayezid I meninggal dunia pada tahun 1403 Masihi bersamaan 805 Hijrah pada usia 43 tahun. Seterusnya kita pergi pada dasar pemerintahan Sultan Bayezid I. Di bawah dasar pemerintahan Sultan Bayezid I ini, saya dapat menjelaskan kepada 4 dasar iaitu dasar politik, dasar ketenteraan, dasar sosial dan juga dasar ekonomi. Kita pergi kepada dasar yang pertama iaitu dasar politik. Herbert Adams Cobbins menjelaskan dalam artikelnya bahawa Sultan Bayezid I menggunakan gelaran Sultan Wilayah Rom yang diberikan oleh Khalifah Abbasiyah di Mesir. Beliau juga meluaskan jaringan politik di bahagian timur dan barat, terutamanya di bahagian Anatolia dan juga Eropah. Yang kedua adalah dasar ketenteraan. Sultan Bayezid I juga memperkasakan sistem ketenteraan, antaranya ialah Ghulam Kapikulu Corps dan juga Slav Originated Statesman. Melalui pemerkasaan kedua pasukan ini dapat kita lihat bahawa Kerajaan Uthmaniyah berjaya menguasai beberapa wilayah, antaranya ialah wilayah Balkan dan kemudiannya diteruskan oleh sultan-sultan seterusnya. Yang kedua adalah pelaksanaan melalui pembinaan kubu pertahanan. Kubu pertahanan yang dikenali sebagai Anadolu Seri ini merupakan monumen terpenting semasa pemerintahan Sultan Mehmed II atau lebih dikenali sebagai Sultan Muhammad Al-Fatih kerana ianya merupakan kubu pertahanan semasa mereka menguasai kota Konstantinopel pada tahun 1493 Masihi. Yang ketiga, kita pergi kepada dasar sosial. Melalui dasar sosial, Joel Schinder menyatakan dalam artikelnya bahawa Sultan Bayezid I melaksanakan dua sistem di bawah dasar sosial ini iaitu sistem pendaftaran dan juga kanun atau yasak yang melandaskan syariat Islam. Sistem pendaftaran yang dilaksanakan oleh Sultan Bayezid I diilhamkan daripada pemerintahan kerajaan Mongol di bawah pimpinan Ilhani. Ilhani telah melaksanakan 7 sistem pendaftaran, antaranya ialah sistem pendaftaran cukai, pendaftaran kewangan, pendaftaran pribadi, pendaftaran umum dan sebagainya. Kemudian Sultan Bayezid I telah mengambil ilham tersebut dan dilaksanakan dalam Kerajaan Uthmaniyah melalui pendaftaran Urus Nami, Tuf Jihad dan juga tahbilan. Seterusnya ialah kanun atau yasak yang melandaskan dengan syariat Islam. Dasar yang terakhir dilaksanakan oleh Sultan Bayezid I adalah dasar ekonomi. Dalam dasar ekonomi, Sultan Bayezid I melaksanakan sistem cukai dan juga sistem tanah. Kedua-dua sistem ini juga diilhamkan daripada pemerintahan Ilhani.
Dalam sistem cukai, Sultan Bayezid I melaksanakan Ulufa Tax yang menyamai Barit Tax di bawah pimpinan Ilhani. Melalui hasil cukai yang diperoleh daripada Ulufa Tax tersebut akan diagihkan kepada pasukan tentera bagi menjadikan ini sebagai sumber asas, antaranya ialah makanan dan sebagainya. Seterusnya ialah sistem tanah. Dalam sistem tanah cukai, Sultan Bayezid I melaksanakan 4 kategori sistem tanah, antaranya ialah tanah kerajaan, tanah persendirian, tanah bagi tujuan pembangunan institusi keagamaan dan juga tanah bagi institusi diraja. Oleh itu dapat dilihat melalui keempat-empat dasar pemerintahan Sultan Bayezid I ini, Sultan Bayezid I sendiri mempunyai pemikiran politik beliau yang beliau laksanakan dalam menjamin dan menjadi kelangsungan pemerintahan kerajaan Uthmaniyah pada akhir abad ke-14 Masihi. Sekian sahaja dari saya. Terima kasih.